Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Sini Cikgu Roy. Cikgu harapkan agar murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa ceria hendaknya. Hari ini kita berada dalam tema ke-8, Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan, Unit 22, Ekonomi Dinamik. Tajuk kita hari ini adalah pembelian tanpa tunai. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 169 untuk maklumat lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita. Standard kandungan pada 2.1 asas membaca dan memahami, manakala standard pembelajaran kita pada 2.1.1 membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Kriteria kejayaan. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan kelebihan penggunaan sistem transaksi tanpa tunai. Yang kedua, menyenaraikan maklumat-maklumat tersirat dalam petikan yang dibaca. Bila murid-murid dah bersedia, untuk sesi pembelajaran hari ini, cikgu bahagikan kepada 4 aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah membaca dan memahami petikan. Aktiviti yang kedua, bagaimana e-dompet berfungsi. Aktiviti yang ketiga, kelebihan sistem transaksi tanpa tunai. Dan aktiviti yang terakhir, aktiviti keempat, maklumat tersirat dalam petikan. Kita lihat aktiviti yang pertama, membaca dan memahami petikan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 169 untuk maklumat. Farisha menonton berita tentang pembelian tanpa tunai dalam televisyen. Ini keluarga Farisha. Farisha bertanya, "Ayah, apakah maksud pembelian tanpa tunai? Pernahkah ayah menggunakan kaedah pembelian ini?" Ayah Farisha pun menjawab, "Pembelian tanpa tunai ialah kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Kita pernah menggunakan kaedah ini semasa berbelanja di Bazar Ramadan Kampung Baru." Ibu Farisha pun pula berkata, "Cuba Farisha imbau kembali. Kita sekeluarga telah ke Bazar Ramadan Kampung Baru pada bulan puasa yang lepas. Semasa di sana, kebanyakan peniaga menawarkan kemudahan e-dompet kepada para pengunjung. Kaedah ini menjadikan bazar itu sebagai bazar tanpa tunai pertama di negara ini. Bazar itu mempunyai keunikan tersendiri. Kedudukannya di bandar mampu menarik minat pengunjung membuat transaksi bayaran menggunakan e-dompet. Kita hanya perlu memuat turun aplikasi e-dompet dalam telefon pintar. Kemudian, kita menambah amaun nilai yang kita perlukan. Setelah memilih barangan, kita hanya perlu melakukan imbasan kod QR untuk membuat pembelian. Keselamatan e-dompet ini berada pada tahap yang baik kerana setiap transaksi memerlukan pengesahan nombor PIN. Pengguna tidak perlu membawa wang tunai untuk berbelanja." Itu dia dialog antara Farisha, ayah Farisha dan ibu Farisha. Dan untuk kita memahami dialog ini dengan lebih lanjut, juga ada beberapa soalan mudah. Soalan pertama, apakah yang dilakukan oleh keluarga Farisha? Apa yang dilakukan oleh keluarga Farisha dalam dialog tu? Yang kedua, apakah tema perbualan mereka? Mereka berbual tentang apa? Dan soalan yang ketiga, apakah yang cuba dijelaskan oleh ibu Farisha? Cikgu rasa murid-murid boleh jawab semua ni. Ini adalah jawapannya. Apa yang dilakukan oleh keluarga Farisha? Keluarga Farisha sedang menonton televisyen bersama-sama. Dan terlihat dalam tu duduk di atas sofa. Kemudian apakah tema perbualan mereka? Mereka berbual tentang sistem pembelian tanpa tunai atau transaksi barangan tanpa tunai. Dan apakah yang cuba dijelaskan oleh Ibu Farisha? Ibu Farisha sedang menjelaskan bagaimana sistem e-dompet berfungsi. Kalau murid-murid boleh rujuk dalam penjelasan Ibu Farisha, ada disebut tentang kod QR. Bagi murid-murid yang belum tahu, belum faham apa dia kod QR,
kod QR. Cikgu bagi ada penjelasan di situ, kod QR ataupun dalam singkatan frasa bahasa Inggerisnya quick response, tindak balas cepat dalam bahasa Melayu, adalah sejenis kod bar generasi kedua. Sebelum ni kod bar kita adalah garis-garis panjang. Kod QR dapat menyimpan maklumat lebih banyak daripada kod bar biasa. Apabila kita buat imbasan pada kod QR, ia akan dapat memberikan maklumat tentang produk ataupun tempat yang kita kunjungi. Itu adalah fungsi kod QR. Itu aktiviti yang pertama. Kita lihat kedua, bahagian aktiviti yang kedua, bagaimana e-dompet itu berfungsi. Berdasarkan petikan, cuba kenal pasti bagaimana sistem e-dompet ini berfungsi. Di sini cikgu berikan bahagian daripada petikan. Kita hanya perlu memuat turun aplikasi e-dompet dalam telefon pintar, kemudian kita menambah amuan nilai yang kita perlukan. Setelah memilih barangan, kita hanya perlu melakukan imbasan QR untuk membuat pembelian. Okey, daripada maklumat ini kita akan susun secara aliran untuk menjelaskan bagaimana sistem e-dompet ini berfungsi. Ini adalah contoh jawapan yang cikgu berikan. Yang pertama, kita kena muat turun aplikasi e-dompet ke dalam telefon pintar terlebih dahulu. Dan setelah kita muat turun, kita tambahkan amuan nilai duit di dalam aplikasi e-dompet. Setelah kita tambah amuan, barulah kita akan pilih barangan di tempat kita membeli belah tu. Pilih barangan, kemudian kita imbas kod QR berdasarkan barangan atau nilai belian. Dan setelah kita imbas, kita akan dapati jumlah dan kita akan melakukan bayaran secara dalam talian. Dan akhir sekali, kita boleh dapatkan resit sekiranya ada. Dan kebanyakan sistem pembayaran tanpa tunai ini tidak disertakan dengan resit fizikal. Hanya ada catatan rekod transaksi yang disediakan oleh aplikasi itu sendiri. Jadi ini adalah susunan cara bagaimana sistem e-dompet berfungsi. Seterusnya, kita lihat masuk ke aktiviti yang ketiga, iaitu kelebihan sistem transaksi tanpa tunai. Apa kelebihannya? Berdasarkan petikan, cari kelebihan penggunaan sistem transaksi tanpa tunai. Di sini cikgu ambil daripada petikan dialog yang dinyatakan oleh Ibu Farisha. Keselamatan e-dompet ini berada pada tahap yang baik kerana setiap transaksi memerlukan pengesahan nombor PIN. Pengguna tidak perlu membawa wang tunai untuk berbelanja. Okey. Daripada yang ni kita boleh dapat tak murid-murid kenal pasti apa kelebihan penggunaan sistem transaksi tanpa tunai? Ini jawapan yang cikgu sediakan. Pengguna tidak perlu membawa duit tunai untuk berbelanja. Ini adalah kelebihan utama sistem transaksi tanpa tunai. Kemudian kelebihan yang kedua, sistem keselamatan yang ketat, di mana setiap transaksi perlu pengesahan nombor PIN, dan selalunya pengesahan nombor PIN ini dihantar ke telefon yang berdaftar dengan aplikasi e-dompet itu. Dan yang ketiga, sistem ini sangat mudah digunakan, di mana pengguna hanya perlu mengimbas kod QR barangan yang dipilih tanpa perlu untuk membawa barangan tersebut untuk diimbas di kaunter pembayaran. Ya, ini adalah 3 kelebihan penggunaan sistem transaksi tanpa tunai. Baiklah, seterusnya aktiviti yang keempat, maklumat tersirat dalam petikan. Baiklah, kita lihat untuk aktiviti ini. Dalam aktiviti ini, murid-murid dikehendaki untuk menyenaraikan maklumat-maklumat tersirat yang terkandung dalam petikan. Murid-murid boleh merujuk petikan itu semula. Kita lihat satu persatu mengikut bahagian. Di sini cikgu senaraikan 3 bahagian. Yang pertama, melalui dialog. Yang pertama, dialog ayah Farisha. Pembelian tanpa tunai ini ialah kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Kita pernah menggunakan kaedah ini semasa berbelanja di Bazar Ramadan Kampung Baru. Manakala bahagian kedua, semasa di sana kebanyakan peniaga menawarkan kemudahan e-dompet kepada para pengunjung. Kaedah ini menjadikan bazar itu sebagai bazar tanpa tunai pertama di negara ini.
Manakala bahagian yang ketiga, bazar itu mempunyai keunikan tersendiri. Kedudukannya di bandar mampu menarik minat pengunjung, membuat transaksi bayaran menggunakan di dompet. Dapat tak murid-murid senaraikan maklumat tersirat yang terkandung dalam ketiga-tiga bahagian ini? Ini adalah contoh yang cikgu berikan. Bahagian yang pertama, sistem pembelian tanpa tunai merupakan sistem pembayaran utama dalam kaedah urus niaga dalam talian. Kerana ada dinyatakan di situ, pembelian tanpa tunai ialah kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Jadi, maklumat tersirat dia, sistem pembelian tanpa tunai merupakan sistem pembayaran utama. Yang kedua, maklumat tersirat yang kedua, kaedah pembayaran tanpa tunai sudah mula digunakan secara meluas di negara ini. Bagaimana kita tahu, Bazar Ramadan pun dah mula menggunakan sistem pembelian tanpa tunai. Kemudian bahagian yang ketiga, bazar itu punya keunikan, maklumat tersirat dia, masyarakat yang tinggal di bandar terdedah lebih awal dengan kaedah pembayaran tanpa tunai ini. Situ ada dinyatakan kedudukannya di bandar mampu menarik minat pengunjung. Maksudnya masyarakat yang tinggal di bandar telah terdedah dengan sistem kaedah pembayaran tanpa tunai ini. Baiklah, kita tengok bahagian yang seterusnya, dua bahagian yang terakhir. Kita hanya perlu memuat turun aplikasi e-dompet dalam telefon pintar. Kemudian kita menambah amuan nilai yang kita perlukan. Dan bahagian yang seterusnya, keselamatan e-dompet ini berada pada tahap yang baik kerana setiap transaksi memerlukan pengesahan nombor PIN. Jadi apa maklumat tersirat yang kita boleh peroleh daripada kedua bahagian ini? Okey. Bahagian yang pertama, keempat tadi, pengguna sistem ini perlu peka dengan teknologi komunikasi masa kini seperti penggunaan sistem kewangan dalam talian serta kod QR. Maksudnya sesiapa yang ingin menggunakan aplikasi e-dompet perlu tahu cara sistem kewangan dalam talian berfungsi serta tahu tentang penggunaan kod QR dan sebagainya. Dan pada bahagian yang terakhir, maklumat tersirat adalah keselamatan sistem ini terjamin. Maksudnya pengguna tidak perlu risau tentang kebocoran maklumat ataupun penggunaan aplikasi dompet ini oleh orang lain, kerana setiap transaksi perlu ada pengesahan nombor PIN. Jadi itulah saja untuk sesi kita hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan. Cikgu harapkan agar apa yang kita kongsikan dapat memberi manfaat dan memberi faedah pada murid-murid sekalian. Dan sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ingin kongsikan sedikit kata-kata. Kisah angin. Angin tidak memiliki wajah, tidak juga memiliki tubuh sasar. Namun ia ada pada ketika mentari membara ataupun bersinarnya purnama. Ia mampu jadi teman bicara dan ada kalanya menjadi musuh sengketa. Walau dipuja atau dihina, terus ia berhembus. Kemana anda? Terus belajar, terus berjuang. Jumpa lagi.